Hello. Salam sejahtera kepada semua. Hari ini kita akan membincangkan soalan kertas 1 percubaan SPM 2021 bagi negeri Terengganu. Tanpa berbuang masa, marilah kita lihat soalan 1. Diberi X tolak 3 dan X tolak 6 adalah tiga sebutan berturutan bagi suatu janja aritmetik. So, yang ini ialah arithmetic progression. Okey, kita perlu cari beza sempurna. So, kita tahu kan, ini adalah janjang aritmetik, jadi dia mesti ada beza sempurna. Untuk mencari beza sempurna, kita hanya perlu mengambil mana-mana sebutan, menolak sebutan sebelumnya. Okey, jadi di sini kita boleh menggunakan X tolak 3, sebutan ini tolak dengan X. Okey, ataupun kita boleh menggunakan sebutan ini, X tolak 6, tolak dengan sebutan X tolak 3. Sini kita ada dua pilihan. Okey, jadi saya guna yang pertama lebih senang. X tolak 3 tolak dengan X. Okey, jadi saya boleh tulis D sama dengan apa? D sama dengan X tolak 3 tolak dengan X. Okey ya, ingat ambil satu sebutan tolak dengan sebutan sebelumnya. Jadi kita dapat D sama dengan negatif 3. Yang ini lebih mudah. Okey, jika kita ingin menggunakan X tolak 6 juga boleh. Saya tulis di bawah atau kita boleh pilih ini ataupun ini. So, kita boleh tulis D sama dengan X tolak 6 tolak dengan apa? Tolak dengan sebutan sebelumnya, iaitu X tolak 3. Jadi, saya boleh isi di dalam. Okey, kemudian kita permudahkan. X tolak 6 tolak dengan X. Okey, berhati-hati ya. Ini negatif, negatif, positif. Positif 3. Okey, X tolak X jadi sifar. Negatif 6 tambah 3 kita dapat negatif 3. Okey, so yang ini adalah jawapan bagi beza sempurna. Tak ada masalah kan? Jika tak ada masalah, kita pergi soalan B. Seterusnya, jika X ialah sebutan ke-15 dan hasil tambah bagi 20 sebutan pertama ialah Y, ungkapkan X dalam sebutan Y. Okey, untuk soalan bab ini, biasanya kita perlu apa? Kita perlu terjemah ayat yang diberikan kepada simbol matematik. Okey, jadi di sini kita ada dua perkara yang penting. X ialah sebutan ke-15. Jadi saya boleh tulis apa? Kita boleh tulis X sama dengan T15. Kita boleh tulis macam ni. Okey, kemudian hasil tambah bagi 20 sebutan pertama ialah Y. Okey, hasil tambah dalam itu apa bab ini simbol dia apa? S kan? Jadi kita boleh tulis S20 sama dengan Y. S20 sama dengan Y. Macam ni. Dan kita perlu mencari X dalam sebutan Y. Bermaksud apa? Nanti di akhir jawapan kita mungkin akan dapat format macam ni. Contohnya kita akan dapat X sama dengan 3Y, X sama dengan 5Y. Okay, di mana X di sebelah kiri dan Y itu di sebelah kanan. Ini maksudnya X dalam sebutan Y. Jadi untuk mendapat ini, kita mesti mula daripada maklumat yang diberikan. Okay, kita ada dua maklumat, 1 dengan 2. Kita akan mula dari sini. Boleh? Okay, jadi saya akan salin X sama dengan T15 di bawah. X sama dengan T15. Jadi di sini kita perlu tanya diri lah. Okay, kita perlu tanya diri T15 dalam itu janja aritmetik ialah apa? Okay, kita ada formula kan? Formula dia ialah Tn sama dengan A tambah N tolak 1D. Okay, kalau kita nak T15 bermaksud A tambah 15 tolak 1D iaitu 14D. Jadi saya boleh tulis A tambah dengan 14D. Lepas tu kita tahu kan D berapa? D tadi dari soalan A kita dapat negatif 3 kan? Kita akan isi di sini. Jadi X sama dengan A tambah 14 kurungan negatif 3. So X sama dengan A tambah mungkin kita boleh tekan kalkulator. 14 darab dengan negatif 3. Kita dapat negatif 42. Okey, so di sini saya akan cuba susun apa? Saya akan cuba susun A di sebelah kiri dan X di sebelah kanan. Sebab nanti kita nak guna ini untuk teruskan. Nanti dalam tu dia ada A. So A tu boleh tukar jadi dalam sebutan X.
Jadi saya akan pindah ini ke sebelah kiri. Jadi saya dapat X tambah 42 sama dengan A. Maka A sama dengan X tambah 42. Boleh. A saya akan letak di kiri. X saya akan letak di sebelah kanan. Tujuannya untuk memudahkan untuk langkah-langkah ini. Okey. Okey. Bila saya dapat ini, kita boleh guna maklumat yang kedua iaitu S20 sama dengan Y untuk teruskan. Jadi kita perlu fahamlah rumus untuk hasil tambah bagi N sebutan pertama untuk jancang aritmetik. Formula dia macam mana? Formula dia macam ni. Sn sama dengan apa? N per 2 kurungan 2A tambah N tolak 1D. Betul? Ini rumusnya. Jadi kita akan teruskan kiri dan kanan. Boleh? Tadi pun sama, kita akan teruskan macam ni. Boleh ya? So S20 kita akan tulis apa? S20 ialah 20 per 2. Kemudian 2A tambah 20 tolak 1 ialah 19 kan? Jadi saya tulis 19D sama dengan Y. Boleh? Ini anak panah saya padam. Macam ni. Okey. Ini sebelah kiri, ini sebelah kanan. Okey, kemudian kita permudahkan seperti biasa. Inilah 10. Ini 2A tambah 19 kurungan. Okey, mungkin kita boleh buat apa? Kita boleh terus ganti. Sebab A kat sini lah apa? A ialah X tambah 42 kan? Tadi saya susun seperti ini untuk membantu sebelah sini. Jadi saya akan masukkan X tambah 42 ke sini. So, kurungan X tambah 42 tambah dengan 19 darab apa? Tadi kita dapat beza sepunya iaitu D sama dengan negatif 3. Jadi saya akan isi di sini. Tutup kurungan sama dengan Y. Okey, lepas tu kita akan permudahkan. Okey, 2X tambah 2 darab 42, jawapan dia 84. Okey, 19 dalam negatif 3 kita darab saja kalkulator. So ini dapat negatif 57. Dan simplify lah, kita akan permudahkan. Okay, so ini kita dapat 10 kurungan 2X tambah 84 tolak 57, kita dapat 27. Okay, kembangkan kita dapat 20X, ini dapat 270 sama dengan Y. Dan kita nak apa? Kita nak X di sebelah kiri dan Y di sebelah kanan. Jadi saya akan pindahkan 270 ke sebelah kanan. So, Y tolak 270, maka jawapan kita ialah Y tolak 270 bahagi dengan 20. Ini ialah jawapan. Boleh? So, mungkin kamu akan tertanya-tanya, bagaimana markah diberikan? Okey, sini ialah 5 markah kan. So, cikgu beritahu di mana kita akan dapat markah. So, kita D sama dengan negatif 3 kan. Yang ni sangat mudah. Bila nampak jawapan ni, kita dapat 1 markah. Okey. Dan untuk soalan B itu, dia ada 4 markah. So, 4 markah itu di mana? Okey, markah pertama ialah kalau kita mampu tulis X sama dengan A tambah 14 darab negatif 3. Kalau kita nampak langkah ini, kita diberi 1 markah. Okey, kemudian kerja-kerja kita permudahkan. Kalau kita boleh dapat ini, kita boleh dapat 1 markah lagi. Okey. Manakala untuk S20 sama dengan Y, di mana kita boleh dapat markah? Di sini. Asalkan kita boleh tulis formula dan kita boleh isi maklumat dengan betul, gantikan nilai dengan betul, kita boleh dapat 1 markah. Dan akhir sekali kita boleh dapat jawapan betul, kita akan dapat 1 markah. Jadi di sini ialah jumlah 5 markah. Okey, rasanya jelas kan? So di sini cikgu harap kamu boleh faham langkah-langkah ataupun jalan kerjanya, dan pada masa yang sama anda juga tahu di mana kita akan diberikan markah. Okay, jika tak ada masalah, kita pergi ke soalan 2. Raja 2 menunjukkan sebahagian graf fungsi kuadratik fx sama dengan ax kuasa 2 tolak 8x tambah c. Dengan keadaan A dan C ialah pemarah. Pemarah maksudnya nombor yang tetap tetapi kita belum tahu nilainya lah. Okey, A. Nyatakan julat nilai X jika fx kurang daripada ataupun sama dengan sifar. Okey, so untuk ini kita mesti kena faham apa yang dimaksudkan oleh setiap bahagian dalam graf ini.
Okey, cikgu terangkan satu persatu. Okey, so di sini kita ada P, ada Q. Biasanya kita akan diberikan nombor. Contohnya ni negatif 2, ini 2, maybe lah. Tapi di sini kita diberikan P dan Q. Tak apa, kita nampak ini jangan bimbang. Kita teruskan seperti biasa. So, di sini kita perlu faham graf ini. Okey, perhatikan kita ada bahagian ini. Okey, kita ada bahagian ini dengan bahagian ini. Okey, bahagian merah ini ialah apa? Bahagian merah ini berada di sebelah atas paksi X. Bermaksud Fx lebih daripada sifar. Yang ini pun Fx lebih daripada sifar. Boleh? So, kita sambil-sambil ulang kaji lah sebelum kita jawab soalannya. So, dua bahagian ini ialah Fx lebih daripada sifar, Fx lebih daripada sifar. Okey, manakala saya guna warna lain lah. Warna, okey, bolehlah warna purple. So, ini warna ungu. Okay, warna ungu. Kalau kita tengah bincang warna ungu ni, okay, warna ungu ni di mana? Di sebelah bawah paksi X. Bermaksud Fx kurang daripada sifar. Boleh? Bahagian ini di bawah paksi X, jadi maksudnya Fx kurang daripada sifar. Fx bermaksud Y. Okay, Y kurang daripada sifar. Dan dua titik ini, okay, yang ni saya letak warna hijau lah. Okay. Jika X sama dengan P. Satu dia. Okey, kalau X sama dengan P, apa berlaku? Fx sama dengan sifar. Sama dengan sifar. Sebab di sini Y sama dengan sifar. Di sini pun sama. Kalau X ialah Q, Fx ialah sifar. Di dua titik ini, Fx ialah sifar. Jika kita punya X ialah kurang daripada P. Okey, X kurang daripada P, kita akan dapat Fx lebih daripada sifar. Sama juga untuk bahagian ni. Kalau kita punya X, okay, X lebih daripada Q, kita akan ada Fx lebih daripada sifar. Untuk bahagian ungu ini adalah apa? X ialah antara P dan Q. Antara. Okay, bermaksud apa? P, saya guna purple color. P kurang daripada X kurang daripada Q. Kalau X antara P, Q, bermaksud Fx kurang daripada sifar. So, bila kita dah faham semua ini, barulah kita boleh jawab soalan. Nyatakan jumlah nilai X, maksudnya range of values of X. Okay, kita nak cari X ni jika Fx kurang daripada ataupun sama dengan sifar. So, kita perlu faham simbol ni lah. Sebenarnya dia boleh asingkan jadi dua bahagian, iaitu Fx kurang daripada sifar, Fx sama dengan sifar. Okay, satu ialah kurang daripada, satu ialah sama dengan. Jadi, kita nak cari X yang boleh memuaskan ini ataupun ini. Jadi jawapannya apa? Jawapannya lah kita perlu guna bahagian hijau dengan bahagian purple. Betul tak? Bahagian hijau ialah X sama dengan P, X sama dengan Q. Bahagian purple ialah X ialah antara P, Q. Jadi kita boleh gabungkan jawapan hijau dengan jawapan ungu ini jadi satu set. Jadi jawapannya apa? Sangat senang. Okay, kita akan tulis macam ni. Ini jawapan dia. P kurang daripada ataupun sama dengan X kurang daripada ataupun sama dengan Q. Okey, kenapa ialah kurang daripada ataupun sama dengan? Okey, masih ingat tak? Tadi kalau ini ialah kurang daripada X kurang daripada Q. Tapi kalau kita nak campur, nak gabung dengan itu bahagian hijau, nampak kita ada simbol apa? Kita ada simbol sama dengan. Simbol sama dengan simbol kurang daripada, kalau mereka gabung, dia akan jadi kurang daripada ataupun sama dengan. Okay, sama juga, kita nak sama dengan Q, tadi kurang daripada Q kan. Kalau mereka gabung, dia akan jadi kurang daripada ataupun sama dengan Q. Kalau dia tanya jika, okay, ini untuk tambahan. Kalau dia tanya jika Fx kurang daripada sifar, maka jawapannya lah apa? Maka jawapannya lah P kurang daripada X kurang daripada Q. Okay, ingat ini dua jawapan tak sama. Pastikan kita lihat soal betul-betul. Kalau dia kata macam ni, jawapannya lah ini saja. Jangan tulis simbol ini. Okay, kalau dia tanya jika Fx lebih daripada sifar, kalau macam ni jawapannya macam mana? Lebih mah ialah X kurang daripada P ataupun X lebih daripada Q. Kita ada dua jawapan. X kurang daripada P ataupun X lebih daripada Q. Kalau macam ni. Okay. Rasanya macam tu saja kot. Okay. Kalau tak ada masalah, kita lihat soalan B. Okay. Ungkapkan jumlah nilai A dalam sebutan C.
Okey, maksudnya bila kita nampak julat, bermaksud nanti di akhir jawapan, kita akan dapat something like this one. Kita akan dapat A di kiri dan sini kita bukan sama dengan, tetapi kita akan dapat simbol lebih daripada, kurang daripada, lepas tu lebih daripada ataupun sama dengan, kurang daripada atau sama dengan. Ini untuk julat. Kalau kita dapat julat, mesti ada simbol ketaksamaan seperti ini, inequality. Boleh? So, macam mana boleh dapat ini? So, kita perlu faham lah. A dengan C tu ialah mana? Berasal dari sini kan? A dengan C. So, kita mungkin boleh salin ini di bawah. Fx. Okay, Fx sama dengan Ax kuasa 2 tolak 8x tambah C. Okay, untuk soalan ni, kita perlu faham konsep dua puncak nyata yang berbeza, dua puncak nyata yang sama dengan tiada puncak nyata. Okay? Kalau dalam bahasa Inggeris, two real and distinct root, two real and equal roots, and no real roots. Okay. So, untuk soalan ni kita kena faham. Nah, graf ini bersilang dengan paksi X di dua tempat yang berlainan. Dua titik yang berlainan. Nampak dua hijau ni? So, maksudnya kita kena guna apa? Kita akan guna B kuasa 2 tolak 4AC lebih daripada sifar. Boleh? Kita akan catat A, B, C dulu. Okay, A dia apa? A ialah A. B ialah negatif 8. C ialah C. Okay. So, kita akan guna B kuasa 2 tolak 4AC lebih daripada sifar. Sebab kita ada dua puncak nyata yang berbeza. P dengan Q. Kalau dia bersilang dua titik, kita kena guna lebih daripada sifar. So, nampak tak? Kita punya langkah pertama ada simbol ini. Bermaksud langkah terakhir itu pun ada simbol ketaksamaan seperti ini. Jadi kita jangan risaulah sebab kita memang nak julat nilai kan. So nanti kita akan dapat simbol seperti ini. So kita akan teruskan macam ni, kiri dan kanan. Kita akan gantikan dengan nombor-nombor di sini. Okay, jadi B ialah apa? Negatif 8 kuasa 2. Pastikan kita letak kurungan. Okay, tolak 4 darab dengan A. A ialah apa? A loh. Yang C ialah C lah. Macam tu. Okay, lepas tu kita tekan kalkulator dapat 64. Tolak 4AC lebih daripada sifar. Kemudian kita boleh pindah 64 ke sebelah sana. Negatif 64. So, di sini kita akan pindah negatif 4 ke sana. Berhati-hati. Negatif 64 bahagi negatif 4. Pastikan simbol ni tukar. Okay, sebab bahagi dengan nombor negatif. Jadi kita dapat AC kurang daripada 16. Dan di akhirnya kita perlu apa? A dalam sebutan C means that A berada di kiri, C di sebelah kanan. Jadi kita pindah C ke sana. Ini sahaja. Okay, boleh ya? So, ini adalah soalan B. Okay, untuk soalan C, buktikan bahawa ataupun proof that P tambah Q bahagi PQ sama dengan 8 per C. So, apa sebenarnya yang dia nak? Mungkin kamu akan pening sikit lah bila nampak benda macam ni. Okay, jawapan memang sudah di sini. Kita memang perlu dapat jawapan seperti ini. Tapi, bagaimana boleh dapat? So, kita perlu faham maksud untuk P tambah Q. Kita perlu faham maksud PQ dulu. Okay, so masih ingat tak? P dengan Q sebenarnya mereka adalah siapa? Mereka dua ni, okay, mereka berdua ni ialah punca-punca ataupun roots of the quadratic equation. Okay, so PQ ini ialah punca-punca kan. So kalau kita tengok P tambah Q, masih ingat tak? Kita ada SOR, iaitu hasil tanpa punca-punca. Kalau kita nampak PQ bermaksud hasil darab punca-punca ataupun POR, product of roots. So kat sini saya akan guna konsep SOR dengan POR lah. Okay, first kita salin semula Fx. Ax kuasa 2 tolak 8x tambah C. Okay, jadi di sini kita ada roots. Roots dia apa? P, Q. Saya akan catat seperti ini. Dan A ialah A, sama juga saya salin semula. B ialah negatif 8, C ialah C. Lepas kita catat dua baris ini, okay, ingatlah. Bila next time kita nampak ada baris ini dengan baris ini, kita boleh guna SOR punya rumus dengan POR punya rumus. So, saya akan tulis SOR sama dengan negatif B per A. POR sama dengan C per A. Ingat, kalau dua baris ini ada, biasanya
rumus seperti ini boleh digunakan. Mereka ialah adik-beradik. So, kita akan teruskan kiri dan kanan. Okay. So, macam mana nak teruskan? SOR kita akan guna dua ini untuk teruskan. Iaitu P tambah Q. Dan sini kita akan dapat negatif kita salin. Negatif 8 bahagi dengan A. Jadi P tambah Q sama dengan 8 per A. Okay. Kemudian POR sama dengan C per A. Kita akan teruskan seperti tadi. POR kita akan guna baris ini. Iaitu P darab Q. So, saya akan tulis PQ sama dengan C per A. Okay. C per A. So, di sini kita ada dua persamaan. Okay. Persamaan 1 dan persamaan 2. Betul? Jadi kita akan perlu buat apa? Kalau ikut sini, dia bagi tips lah. P tambah Q bahagi PQ kan. Kita pun ikut dia. Guna persamaan 1 bahagi persamaan 2. So, saya akan tulis 1 bahagi 2. Persamaan 1 bahagi persamaan 2. P tambah Q bahagi PQ sama dengan 8 per A bahagi C per A. Okay, kemudian kita boleh permudahkan. 8 per A darab dengan ini kita boleh tukar jadi darab. And then ini kita terbalikkan. A dengan A boleh cancel. Jadi kita tinggal 8 per C. Ini jawapan. Ya. Okay, bila kita dapat ini, kita semak sekali lagi. Betul tak? Betul lah. P tambah Q per PQ sama dengan 8 per C kan. Maksudnya ini betul. Okay. Kalau tak ada soalan, saya bagi tahu di mana kita akan dapat markah. Ini saya guna pen merah. Okay, ini ialah satu markah. Kalau kita boleh dapat ini satu markah. And then kalau kita untuk soalan B, kita mampu gantikan nilai dengan betul dan nilai dan simbol kotak sama betul. Ini satu markah. Dan kalau kita boleh dapat jawapan dengan tepat, satu markah. Manakala untuk soalan C, asalkan kita boleh dapat dua ini betul dan kita dapat satu markah. Kemudian kita boleh bahagi. Okay, guna persamaan 1 bahagi persamaan 2, kita pun dapat satu markah. Dan kalau kita boleh tunjukkan jawapan yang tepat pun dapat satu markah. Jadi jumlah berapa? Jumlah sini ialah 6 markah. 1 tambah 2 tambah 3 iaitu 6 markah. Okay, kalau tak ada masalah, kita pergi soalan 3. Okay, untuk soalan 3 ialah bab berapa? Bab 4. Okay, iaitu kita ada set index dengan logaritma. Okay, set indices and logarithms. Okay, kita tengok soalan A. Jangan risau, ini soalan dia tak susah. Okay, first kita akan catat maklumat diberikan 2 kuasa 4x sama dengan R. And then kita ada 2 kuasa y sama dengan S. Lepas tu dan kita ada diberikan yang macam nampak kompleks. Okay, ungkapkan R dalam sebutan X. Okay, maksudnya nanti di jawapan akhir, kita akan dapat R di sebelah kiri dan S tu di sebelah kanan. Contohnya lah. Contohnya kita akan dapat R sama dengan 7S kuasa 2 contoh. Okay, ataupun R sama dengan 5S. Jadi kita akan start dari mana? Okay, tadi kita dah catat maklumat. Sekarang kita boleh salin soalan ini. Okay, 4. Ini soalan dia. 4 kuasa 2x tambah y sama dengan 7 tambah 16x. So, di sini macam mana selesaikan? Okay, first kita tengok asas yang diberikan untuk maklumat ini ialah apa? Asas maksudnya base. Asas ialah 2 kan? So, perhatikan asas di sini kita ada 4, kita ada 16. Jadi dipastikan dua nombor ini 4 dengan 16 ni kita akan tukar jadi asas 2. Kita boleh dapat 2 kuasa 2. Yang ni masih letak di luar. Okey. 7 tak boleh tukar, kita biar saja. Ini kita boleh tulis 2 kuasa 4. Okey, kalau tak pasti kita boleh cek tengoklah. 2 kuasa 4 kita dapat 16. Nah, X ini di luar. Kemudian kita boleh guna itu hukum indeks ataupun law of indices, kita boleh darab 2 kuasa 4x tambah 2y. Ini ialah 2 kuasa 4x. Okey, oleh sebab kita nak kaitkan dengan maklumat diberikan. Kita nampak sini ada 2 kuasa 4x, sini pun ada 2 kuasa 4x. Tetapi masalahnya ialah kita ada tambah 2y di belakang. Jadi saya perlu buat apa? Kita boleh asingkan. Asingkan ini jadi 2 kuasa 4x darab dengan 2 kuasa 2y. Betul tak?
Sebutan ini boleh asingkan jadi dua bahagian. Sama dengan 7 tambah 2 kuasa 4x. Boleh? Okey, kemudian kita boleh ringkaskan lagi sebab ini kita nak tukarnya seperti 2 kuasa y. So, macam mana tukar? Kita boleh tarikkan 2 keluar. So, saya akan tulis 2 kuasa y. Okey, kuasa 2 kat luar. Sebab y darab 2 masih dapat 2y kan? Okey. Lepas tu kita akan isi lah. Isi maklumat diberikan. Nampak? 2 kuasa 4x ialah a. 2 kuasa y ialah s kan? Saya akan masukkan ke sini. Ini ialah a. Ini ialah s kuasa 2. 7 tambah a. Ini a s kuasa 2 sama dengan 7 tambah a. Okay, kemudian dia nak apa? Dia nak a dalam sebutan s. So, kita akan pindahkan a ke sebelah kiri. S kuasa 2 tolak dengan A sama dengan 7. Okay, ini kita mesti kena faktorkan. Factorize. So, kita ambil A keluar, tinggal S kuasa 2 tolak 1 di dalam. Sama dengan 7. Dan jawapan kita adalah 7 per S kuasa 2 tolak 1. Ini ialah jawapan. Boleh. Ini soalan A. Okay, kemudian kita bagi soalan B. Pemudahkan ini. Okay, ini adalah soalan cert. Macam mana nak pemudahkan? Okey, sebenarnya dia ada banyak cara tapi saya akan guna cara ini ya. Kita ada dua pecahan kan. Mungkin kita boleh gabung mereka jadi satu pecahan. Okey, oleh sebab penyebut mereka tak sama jadi kita perlu darabkan lah. Okey. So yang ini kita akan darab dengan square root 3, ini pun darab square root 3. Manakala ini kita akan darab apa? Kita akan darab dengan 2 tolak punca kuasa 3. Ini pun darab 2 punca kuasa bagi 3. Okey. So, bila kita dapat ini, kita berhati-hati ya. Darab seperti biasa. Okey, 2 darab square root 3, kita akan dapat 2 square root 3. Okey, ini ni apa? Square root 3 darab square root 3, kita akan dapat 3. Okey, ini kita boleh salin dulu. 2 darab square root 3, 2 square root 3. Okey, tolak kita salin. Square root 3 darab square root 3 berapa? 3. Boleh ikut tak? Okey, tolak kita salin. Okey, 2 darab 2, 4. 2 darab negatif square root 3. Jadi kita akan dapat negatif 2 square root 3. Saya baca bahasa Inggeris sebab dia lebih mudah baca. Okey, yang ni. Square root 3 darab 2, 2 square root 3. Tolak kita salin. Square root 3 darab square root 3, 3. Okey, berhati-hati. Okey, oleh sebab penyebut dah sama, jadi kita boleh gabungkan jadi satu sebutan. So, bahagian atas tolak bahagian atas. Okey, tolak apa? Berhati-hati ya. Tolak ini untuk dua nombor ni. Jadi, tolak 4, negatif, negatif, positif. Biasanya pelajar dia akan buat salah kat sini lah. Dia salin itu tolak di sini, sepatutnya dia tambah. So, 2 square root 3 tambah 2 square root 3, kita akan dapat 4 square root 3. Okay. 3 tolak 4, negatif 1. Okay. Lepas kita dapat ini, kita boleh buat apa? Sebab kita nak pemudahkan, kita akan darab conjugate-nya. Okay, conjugate maksudnya kalau ini tolak, kita akan darab dengan yang tambah. Okay. So, kita salin balik. Kemudian darab. 2 square root 3 tambah 3, yang atas pun sama. So, yang ni berhati-hati. Atas darab atas, bawah darab bawah. 4 square root 3 ni darab 2 square root 3, kita akan dapat 8. 4 darab 2, 8. Square root 3 darab square root 3, kita dapat 3. Kemudian ini darab 3 berapa? 4 darab 3, 12. 12 square root 3. Negatif 1 darab ini, negatif 2 square root 3. Negatif 1 darab 3, negatif 3. Okay, yang bahagian bawah pun sama. 2 darab 2, 4. Square root 3 darab square root 3, 3. 2 square root 3 darab 3, 6 square root 3. Negatif 3 darab ini, negatif 6 square root 3. Negatif 3 darab 3, negatif 9. Macam tu. Kemudian pemudahkan. Yang ni apa? 24 tolak 3, 21. Yang ini kita akan dapat 10 punca kuasa 2 bagi 3. Okay, bahagian bawah ni nampak. Ni tambah ini tolak ini kan. Kita akan dapat sifar. So, kita tinggal ni 12 tolak 9. Jadi, kita dapat 3. Ini jawapan dia. Boleh kan?
Nampak macam panjang lah. Tapi kita kena biasakan lah dengan banyak latihan. Jangan risau, kita masih ada masa untuk buat ulang kaji. Okay, so untuk soalan ni macam mana boleh dapat markah? So di sini. Kalau kita boleh tukar 4 dan 16 yang di asas 2 ni. Dan kita boleh dapat langkah ini. Kalau boleh dapat langkah ini, dapat 1 markah. Ataupun setara. Okay, setara. Kemudian kalau kita boleh dapat ini. RS kuasa 2 sama dengan 7 tambah A. Iaitu kita boleh gantikan maklumat yang diberikan ke dalam persamaan. Okay, so ini dapat 1. Dan kalau kita boleh dapat jawapan betul pun 1 markah. Boleh. Kalau kita boleh gabungkan mereka berdua jadi satu pecahan ni, 1 markah. Kalau kita boleh darab dengan konjugatnya dengan betul pun 1 markah. Kalau sini tolak, sini kita darab dengan tambah. Dan akhir sekali kalau kita dapat jawapan yang tepat pun diberi 1 markah. Jadi jumlahnya 6 markah. Kalau tak ada masalah, kita bagi soalan 4. Okey, ini soalan vektor. Okey, soalan vektor diberi vektor U sama dengan 5I tambah 2J, vektor V sama dengan 3I tambah KJ. Sabar, kita salin soalan dulu. U sama dengan 5I tambah 2J. Dan V sama dengan 3I tambah KJ. Okay, kita nak cari nilai K jika magnitude untuk U tambah V sama dengan 10. Okay, so nanti kita akan gunakan ini sebagai langkah pertama untuk teruskan kiri dan kanan. Okay, tetapi sebelum itu, pastikan kita sediakan vektor dalam magnitude ini, iaitu U tambah V. So, kita mungkin boleh cari U tambah V dulu. U tambah V adalah apa? 5I tambah 2J. Okay. Tambah dengan 3I tambah KJ. Okay. 5I tambah 3I, 8I. 2J tambah KJ. Ini berarti 2 tambah K. J kita letak di luar. So, ini adalah jawapan U tambah V. Okay, so kita akan guna ini untuk teruskan. Saya akan salin magnitude U tambah V sama dengan 10. Kita akan guna ini untuk teruskan. So, masih ingat tak formula dia? Kalau kita nak cari magnitude untuk vektor ini, kita hanya perlu fokus pada nombor ini dengan nombor ini sahaja. Dan nombor ini saja. Formula dia lah puncak kuasa 2. Ambil nombor ini, I punya perkali kuasa 2. Tambah dengan J punya perkali iaitu 2 tambah K kuasa 2 sama dengan 10. Kemudian kita boleh pindahkan ataupun kita dua-dua belah kita squarekan ataupun kuasa 2. So ini kita akan hilangkan puncak kuasa 2. Dan ini kita akan dapat kuasa 2. So, sebab sini kuasa 2, sini pun kuasa 2. So kita akan tinggal nombor kat dalam. Ini dapat 100. Kemudian boleh pindah 64 ke sana. 100 tolak 64. Kita dapat 36. Okey, 2 tambah K apa? Okey, square root 36. Tapi kita kena ada 2 jawapan lah, positif dengan negatif. So, ini kita dapat positif negatif 6. Dan kita perlu asingkan jadi 2 bahagian. Satu ialah sama dengan 6. Ataupun kita boleh tulis O. 2 tambah K sama dengan negatif 6. So, K sama dengan apa? 4 atau K sama dengan negatif 8. Boleh. Kalau kita nak pastikan mereka betul, kita boleh ganti balik ke sini. Kita masukkan ke sini. Masukkan 4 ke sini. Kita cek tengok sama ada kiri sama dengan 10. Kalau sama, means that betul. Negatif 8 pun sama. Kita akan masuk ke sini. Kita kira. Kalau kita dapat 10, masuk yang betul. Okay, saya tengok soalan balik. Okay, soalan dia bagi saya dia ada kesilapan sikit. Sepatutnya dia kena cakap cari nilai-nilai K. Tak boleh kata nilai lah sebab nilai maksudnya satu jawapan. Nilai-nilai K ini adalah values. Find the values of K instead of value. Okay, dia sebab dia ada 2 nombor kan. Ini soalan A. Okay, soalan B. Kadang-kala dia akan kata satu vektor selari dengan paksi X. Kadang-kala akan kata selari dengan paksi Y. So, di sini sebenarnya dia ada konsep di sebaliknya. Tapi di sini sebab saya nak jimatkan masa anda semua, saya akan ringkaskan saja. Okay, maybe kamu perlu hafal
So, untuk soalan B, saya akan catat 2U tolak V. Okay. Kita cari vektor ini dulu. Okay, 2 darab U. U apa? U ialah 5I tambah 2J. Boleh ya? Tolak dengan 3I tambah KJ. 3I tambah KJ. So, ini 10I tambah 4J tolak 3I tolak KJ. So, 10 tolak 3 kita dapat 7I. Ini ialah 4 tolak KJ. J kita faktorkan keluar. Ini ialah vektor yang diberikan. Ingat dia kata apa? Vektor ini selari ataupun parallel dengan paksi X tu. Kalau dia kata parallel paksi X, kita boleh terus ambil berkali untuk J. Ya, ini untuk paksi X. Kalau selari dengan paksi X, kita terus ambil berkali untuk J sama dengan sifar. Ini cara dia. Tapi kenapa? Dia ada sebab. So di sini saya tak terangkan. Kalau ingin tahu boleh komen di bawah. Saya akan tulis di sana lah. So ini adalah apa? 4 tolak K sama dengan sifar. Jadi negatif K sama dengan negatif 4. So K sama dengan 4. Ini untuk kalau dia kata selari dengan paksi X. Kita ambil berkali bagi J sama dengan sifar. Kalau dia kata selari dengan paksi Y, kita akan ambil berkali untuk I sama dengan sifar. Boleh. So sementara ni anda hafal dululah, lebih senang sikit. Okay ya. So ini jawapan dia K4. Ini kalau kita boleh dapat, kita boleh isi formula dengan betul, kita boleh dapat 1 markah. Kemudian kita boleh permudahkan dapat 1 markah. Okay. Dan akhir sekali kalau kita dapat 2 ni betul 1 markah. Manakala untuk B, kita boleh dapat vektor untuk 2U tolak V 1 markah. Kalau kita dapat K pun 1 markah. Jadi jumlahnya 5 markah. Ini soalan 4 lah. Okay, kalau tak ada masalah, saya akan pergi ke soalan 5. Okay, soalan 5, selesaikan persamaan serentak ataupun solve the simultaneous equation. Okay, maksudnya nanti jawapan kita X dan Y yang kita dapat mesti memuaskan kedua-dua persamaan ini. Mesti ya. Memuaskan maksudnya satisfied. Kalau kita ganti balik, kita boleh pastikan nilai kiri sama dengan. So, untuk soalan ini, biasanya kita akan ada 2 benda. Satu, persamaan linear, linear equation. Satu ialah persamaan tak linear, iaitu non-linear equation. So, kita perlu faham, linear maksudnya X dan Y tu dia kuasa 1. Ini confirm linear. Ini linear dan ini ialah tak linear tu. Okay, so kita akan mulakan daripada linear. Ini persamaan 1. Ini persamaan 2. Kalau linear dengan tak linear tu, kita biasanya mula daripada linear. So, saya akan dari 1. Kalau English, kita boleh tulis from 1. So, kita boleh pindah 2X ke sebelah kanan. 5 tolak 2X. Ini adalah persamaan 3. Lepas tu, kita boleh buat soalan persamaan 2 itu jadi satu baris. Sebab bila dia ada pecahan tu, nampak sangat kompleks kan. So, kita akan tulis dari 2. Kita fokuskan pada 2 ni. Okay, kita gabungkan jadi satu sebutan. So, maksudnya Y darab X, X darab X. X darab Y, 2Y darab Y. Boleh. So, saya akan dapat X kuasa 2 per XY. Yang ni apa? 2. Yang ni apa? Kita darab Y kan? XY. Ini pun darab Y. 2Y kuasa 2. Tambah 1 sama dengan 0. Okay, oleh sebab masih ialah 2 baris, masih kita ada pecahan, kita boleh darabkan setiap sebutan ini. Kita ada berapa sebutan? 1, 2, 3, 4. Setiap sebutan ini kita darab dengan XY. Darab XY kita dapat X kuasa 2. Darab XY kita dapat tolak 2Y kuasa 2. Darab XY kita dapat sifar. So, ini adalah persamaan 4. Macam ni nampak lebih kemas. So, ini linear, ini tak linear kan? Kita akan gantikan 3 ke dalam 4. Okay, substitute 3 into 4. Okay, gantikan 3 ke dalam 4. So, segala Y kat sini dia akan tukar jadi 5 tolak 2X. 5 tolak 2X kuasa 2 tambah X kurungan 5 tolak 2X sama dengan sifar.
Kemudian kita berhati-hati ya. 2 ni tak boleh darab dengan nombor di dalam sebab sini ada kuasa 2. So kita akan tulis 2 tanda kurung. Okay, ini kita boleh kembangkan 5x tolak 2x kuasa 2. Kemudian kita permudahkan 5 darab 5, 25. 5 darab negatif 2x, negatif 10x. Tolak 10x, negatif 20x. Negatif positif 4x kuasa 2. Okay, lepas tu berhati-hati. X kuasa 2 tolak 50. Negatif positif 40x. Kalau tak pasti kita boleh tekan kalkulator. Negatif 2 darab ini, negatif 8x kuasa 2. Okay, boleh ya. Lepas tu ini apa? 1 kan? 1 tolak 8 tolak 2. Kalau tak pasti tidak tekan lah. Tolak 2 kita dapat negatif 9x kuasa 2. 40 tambah 5, 45x. Dan kita tinggal negatif 50. Ini adalah apa? Persamaan quadratic equation, right? So ini x kuasa 2 depan dia itu apa? Dia ada perkali negatif coefficient. So kita pindahkan semua ke sana. So that dia positif dan kita senang faktorkan. Hati-hati ya. Tambah jadi tolak, tolak jadi tambah. Kemudian kita pusing balik. Ini kita letak di kiri. Letak di kanan itu tak kemas. Okay, sifar kita letak di sebelah kanan. So saya rasanya semua orang dah faham kan macam mana nak faktorkan. Kita boleh tekan ini. Cari ni equation. Kita letak tekan A. Lepas tu pilih polinomial. Degree maksudnya power, kuasa dia. Kita pilih 2. So kita isi lah 9. Negatif 45. Lepas tu ini 50. Jawapan dia apa? 10/3 maksudnya ini adalah 3x tolak 10. Nah ini adalah 3x tolak 5. Saya rasa semua orang faham kan? Kalau tak faham boleh komen di bawah juga. Atau 3x tolak 5 sama dengan sifar. Jawapan memang seperti dalam kalkulator. Okay. Ya. Okay. So bila kita dapat x tu. Saya padam sebab tak kemas. Bila kita dapat x. Kita nak cari y. Y di sini. So kita boleh tulis dari 3. Okay. Dari 3. Apabila x ataupun when x equal to 10/3. Kalau x ini kita boleh cari y. Okay. Y sama dengan 5 tolak 2 darab 10/3. Ini kita boleh tekan kalkulator. Okay. Dan apabila x ialah 5/3. Sama juga kita masuk ke dalam. Masuk ke sini. So 5 tolak 2 darab 5/3. So ini kita tekan kalkulator lah. Ini saya tutup. 5 tolak 2 kurungan 10/3. Okay. 10/3. Tutup kurungan. So negatif 5/3. Yang ini adalah saya padam ini. Okay. Saya ganti 5/3. Jadi kita dapat 5/3. Dan kalau boleh kita tulis satu kesimpulan lah. Kesimpulannya lah, ini adalah satu pasangan, ini adalah satu pasangan. Jadi kita boleh tulis macam ni, x 10/3, y negatif 5/3. Atau ini, x 5/3, y 5/3. So bagaimana boleh dapat markah? Sangat senang aja. Okay, kalau kita boleh dapat ini, kalau kita boleh dapat y sama dengan ini, satu markah. Kemudian kalau kita boleh gantikan 3 ke dalam 4 dengan tepat, satu markah. Kalau kita boleh faktorkan dengan baik, okay, ataupun kita dapat bentuk ini general form, kita boleh faktorkan dengan baik, satu markah. Kalau kita boleh dapat 2x ini betul, satu markah. Kalau dapat 2y ini betul, satu markah. Walaupun kesimpulan tak ada markah, tapi cikgu galakkan anda semua tulis. So that anda faham yang mana ialah satu pasangan. So sini kita akan ada 5 markah. Kan tak susah kan? Ini soalan 5. Okay, kalau tak ada masalah, kita akan lihat soalan 6. Rasanya kita bincang sampai soalan 6 sajalah. Lepas tu soalan 7 saya akan buat yang video yang kedua. So diberi bahawa cotangent theta sama dengan ini bagi pi, bagi theta antara pi dengan 2 pi.
So kita kena fahamlah apa itu sebenarnya pi dengan 2 pi. Pi itu ialah 180 darjah, ini ialah 360 darjah. Theta di antara 180 dengan 360. So di sini kita perlu faham konsep asas dia macam mana. Ini 0 darjah, 90, 180, 270 dan ini 360. Kalau theta di antara 180 dengan 360, maksudnya dia di sukuan mana? Ini sukuan 1, 2, 3 dan 4. Maksudnya kita akan ada mungkin kat sini. Theta mungkin kat sini, mungkin kat sini. Sukuan 3 ataupun sukuan 4. Sekarang kita nak buat apa? Okey, cari sin theta dalam sebutan T. Okey, untuk soalan seperti ini, dia ada teknik menjawab. Kita perlu lukis segitiga. Segitiga itu mungkin kat sini, sukuan ketiga ataupun di sukuan keempat. Bergantung pada nilai yang diberikan. Okey, so saya akan salin dulu, nanti saya terangkan. Ini apa? Cotangent theta sama dengan 1 per punca kuasa 2 bagi T kuasa 2 tolak 1. Dan saya akan salin ini juga. Okay, first kita akan tukar cotangent theta jadi 1 per tangent theta. Okay, bila dapat ini, kalau kita ada kiri satu pecahan, kanan satu pecahan, kita boleh tukar seperti ini. Terbalikkan. So, kita akan dapat tangent theta sama dengan punca kuasa 2 bagi T kuasa 2 tolak 1. So, di sini berhati-hati ya. Bila kita dapat ini, kita perlu faham satu perkara. Di depan punca kuasa 2 ni ialah positif. Kalau tangent theta dapat positif, bermaksud theta itu di sukuan ke-3. Sebab rasanya semua orang dah faham kan ni apa? A, S, T, C. A maksudnya O. Semua kat sini positif. S ni maksudnya sin positif, tangent positif, ni cos positif kan. Kalau tangent positif bermaksud theta itu berada di sukuan ketiga ataupun third quadrant. Boleh faham? Okey. Jadi di sini kita perlu lukis segitiga di sukuan yang ketiga. Okey. So kita akan lukis seperti ni ya. Lukis satu garis, lepas tu kita sambungkan jadi satu segitiga bersudut tegak. So kita kena faham theta ni dari mana? Dari sini sampai sini dia panggil theta. Dan kita perlu faham kalau kita nak labelkan ketiga-tiga panjang sisi ni, pastikan kita kena buat apa? Tukarkan theta kepada alpha. Alpha maksudnya ini apa panggil? Sudut asas. Dia panggil sudut asas ataupun basic angle. Saya rasa semua orang dah pernah dengar kan? Theta ni boleh tukar jadi alpha, tak ada masalah. Okay, tapi cikgu nak ingatkan anda semua, kita catat macam ni. Di sini kita perlu faham tangent dia positif kan? Di sukuan ketiga, tangent positif. So macam mana nak tukar theta jadi alpha? Macam ni. Salin tangent theta, tukar jadi tangent alpha. Okay, oleh sebab kita nak tukar theta jadi alpha, kita boleh tukar dengan syarat kita tahu dia positif ataupun negatif saja. Sebab tangent kat sini ialah positif. Kalau kita tukar sin ataupun cos, ini negatif. Okay, kalau kita ada dua baris ni, nampak baris ini dengan baris ini ni. Mereka juga adalah tangent theta. Ini bermaksud tangent alpha sama dengan ini. Betul kan? Okay, mungkin ada orang dia tertanya-tanya kenapa cikgu nak tukar macam ni. Tangent alpha sama ni. Okay, tujuannya untuk sebab alpha ni terkandung dalam segitiga ni. Okay, kalau kita ada tangent alpha sama dengan ini, maka kita boleh labelkan ketiga-tiga sisi ni. Okay, jadi untuk memudahkan anda semua faham, saya akan tulis ni O, ini P, ini Q. Lebih senang lah. So, perlu faham. Tangent alpha lah, ini per satu, betul. Opposite bahagi adjacent. Maksudnya alpha punya opposite ialah PQ kan. P kuasa 2 tolak 1. Punca kuasa 2. Dan ni ialah adjacent ialah ni 1. OP ini 1 unit. Boleh. Dan kita perlu cari ini OQ dulu. Okay, jangan cemas sangat untuk cari A itu nanti. Okay, kita sediakan semua maklumat untuk segitiga ni dulu. Baru kita jawab soalan. Memang panjang lah. So kita nak cari OQ, kita guna apa? Pythagoras theorem. OQ sama dengan apa?
Punca kuasa 2, 1 kuasa 2 tambah ini kuasa 2. Betul kan? Dan kita pemudahkan. 1 kuasa 2 ialah 1. Ini dia akan dimasukkan. Kita tinggal T kuasa 2 adalah 1. So, punca kuasa 2, T kuasa 2. Dan kita akhirnya dapat OQ sama dengan T. Betul? So, kita akan isi T kat sini. Bila kita dah sediakan semua sisi ini, baru kita jawab soalan A. Memang panjang lah. So, ini soalan A. Kita nak cari sin theta kan? Ingat, nak cari sin theta, kita kena tukar theta jadi alpha. Tukar jadi alpha. Kenapa? Sebab kita ada maklumat untuk alpha ni, segitiga ni. So, tapi ini berhati-hati kena ada negatif. Kalau kita tukar theta jadi alpha, sebab kita tukar sin, bukan tangent, sini kena letak negatif. Berhati-hati ya. Okay, sama dengan negatif kita salin. Sin alpha maksudnya apa? Opposite bahagi hypotenuse. So, punca kuasa 2 tolak T kuasa 2 tolak 1 bahagi dengan T. Opposite bahagi hypotenuse. Ini adalah sin theta. Boleh? Okay, B. Cari nilai T jika sin theta sama dengan cos theta. Okay, so kita akan guna kiri dan kanan teruskan. Tapi masalahnya lah kita tak ada cos theta. Tadi soalan A lah cari sin theta kan. Sekarang soalan B kita perlu maklumat cos theta. So, sama juga kita akan cari cos theta. Cos theta boleh tukar jadi cos alpha dengan syarat kita letak negatif kat depan. So, ini dapat apa? Cos alpha ialah A per H kan? 1 per T. Bila kita dapat ini, barulah kita salin persamaan yang diberikan. Sin theta sama dengan cos theta. Dan kita akan teruskan kiri dan kanan. Boleh? So, ambil maklumat ini. Tulis di bawah. Sama dengan negatif 1 per T. So, negatif ini boleh masukkan. Okay. Oleh sebab bawah ialah T kan, kita boleh masukkan juga tinggal bahagian atas. Okay, dan punca kuasa 2 pindah ke sana jadi 1 kuasa 2. Okay, tolak 1 pindah jadi apa? 1 tambah 1, 2. Jadi kita dapat T sama dengan positif negatif punca kuasa 2. Dan kita asingkan jadi dua jawapan. Satu ialah positif ataupun satu ialah negatif. Selepas kita mendapat dua nilai T ini, pastikan kita semak jawapan. Bagaimana semak? Kita perlu faham apakah itu sebenarnya T. Okey, kalau kita lihat pada segitiga ini, T sebenarnya adalah panjang sisi untuk hypotenuse. Jadi T ini sepatutnya lebih besar daripada sifar. Okey, maka kita perlu tulis apa? Okey, kita boleh tulis macam ni. Tetapi T lebih besar daripada sifar, maka T sama dengan punca kuasa 2 bagi 2. Boleh faham? So, inilah jawapan kita. Okey, bukan dua jawapan, tetapi kita hanya ambil nilai positif saja. Boleh? So, ini untuk B1. Kalau tak ada masalah, kita lihat B2. Sama juga kita perlu cari nilai T jika sin theta sama dengan negatif punca kuasa 2, 5 per 3. So, kita akan salin ini dulu. Sin theta sama dengan negatif punca kuasa 2 bagi 5 per 3. So, untuk ni saya rasanya tak ada masalah sebab kita sudah mendapat sin theta kan. Sin theta ini kita hanya perlu teruskan kiri dan kanan sahaja. Okey. Jadi saya akan salin ini di bawah. Negatif punca kuasa 2 T kuasa 2 tolak 1 per T sama dengan ini. Kita salin. Okey. So, dua negatif ni boleh dimasukkan. Kita tinggal pecahan saja. Okey, oleh sebab kiri ada satu pecahan, kanan ada satu pecahan, kita boleh darab sirang. Okey, untuk jadi satu baris nampak lebih kemas. 3 darab punca kuasa 2 bagi T kuasa 2 tolak 1 sama dengan T darab punca kuasa 2 bagi 5. Okey, bila kita nampak ini, kita boleh guna itu cara untuk kuasa 2 kan. Kita squarekan sini, sini pun square. So, kalau sini square, 3 kuasa 2 akan dapat 9. Yang ini square, punca kuasa 2 akan dihilangkan. Kita tinggal T kuasa 2 tolak 1.
yang T kuasa 2, yang ini kita akan dapat 5. Boleh? Kemudian kita permudahkan. Okay, yang ini kita akan pindah 5T kuasa 2 ke kiri, tolak 9 ke sebelah kanan. So, 9T kuasa 2 tolak ini kita akan dapat 4T kuasa 2. Yang ini dapat 9. Kemudian kita pindah 4 ke sana jadi 9 per 4. Dan kita boleh cari nilai T. Okay, kalau tak pasti boleh tekan kalkulator. 9 per 4. So, kita dapat 3 per 2. Okay, then kita asingkan jadi dua bahagian. 3 per 2 atau negatif 3 per 2. Jadi di sini kita perlu faham nilai T itu ialah apa? Panjang sisi hipotenus kan. Maka kita perlu ambil nilai positif. Tetapi T lebih besar dari sifar. Maka kita dapat T sama dengan 3 per 2. Kita hanya ada satu jawapan saja. Boleh? Lepas tu kita akan lihat di mana kita akan diberikan markah. Okey, kita balik ke sini. Bila kita dapat tangent theta sama dengan puncak kuasa 2 bagi T kuasa 2 tolak 1, kita dapat satu markah. Kalau kita boleh, yang ni tak ada markah. Tetapi dia boleh membantu kita untuk menjawab soalan A dengan B1 dan B2. Okey, so ini bila kita dapat sin theta sama dengan negatif ini, kita dapat satu markah. Kemudian kalau untuk B1, kalau kita boleh gantikan sin theta dengan cos theta dengan tepat, ini kita diberi satu markah. Kemudian kalau kita boleh dapat nilai T itu pun satu markah. Boleh. Untuk B2, okay, kalau kita boleh gantikan sin theta dengan tepat sama dengan ini, satu markah. Kalau kita boleh dapat nilai T itu pun satu markah. Okay, jadi di sini jumlahnya berapa markah? 6 markah. Boleh kan? Okay. Kalau tak ada masalah, kita akan tamatkan perbincangan pada hari ini. Jika anda rasa video ini dapat membantu rakan-rakan, sila share kepada mereka. Dan jangan lupa subscribe saluran Teo Maths dan like video ini. Jika anda mempunyai sebarang soalan, anda boleh komen di bawah dan saya akan cuba membantu anda secepat mungkin. Anda juga boleh cadangkan topik yang kurang faham dan saya akan cuba membuat video yang berkaitan dalam masa yang terdekat. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.